الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala pujian itu hanya selayaknya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan buat junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ajma'in, dan kepada seluruh ahlul bait yang berbahagia, yang dimuliakan, yang diraikan, kepada seluruh barisan kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Hasanah, kepada Tuan Nazir, para imam, hadirin hadirat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dikasihi lagi disegani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Semoga pada pagi yang penuh dengan barakah ini kita memohon kepada Allah Tuhan yang Maha Afu, Maha Karim, dalam permohonan agar Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa mengampunkan segala dosa-dosa kita. Kita memohon kepada Allah dijadikan kita sebagai anak yang soleh serta solehah, yang sentiasa mendoakan kesejahteraan bagi kedua ibu dan ayah kita, sama ada mereka yang masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal dunia. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keampunan bagi suami, isteri, maupun anak-anak. Mudah-mudahan dalam bulan yang penuh dengan keberkatan, lagi penuh dengan kemuliaan ini, di yaumul akhirah kelak berolehnya syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ajma'in. Dan mudah-mudahan semua yang hadir pada pagi yang mulia ini, mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, memperolehi ganjaran syurganya dan dijauhkan daripada segala siksaan azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala pujian itu hanya selayaknya bagi Allah. Syukur yang tidak terhingga dipertemukan kita pada pagi ini dalam satu kuliah subuh dengan tajuk yang begitu istimewa, yakni berkenaan dengan satu susuk tubuh yang sangat mulia, sahabatnya baik, sahabatnya karib, orang yang begitu dekat,
dan sangat hampir dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ajma'in. Kita mengambil keberkatan di dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan ini sempena kita menyambut Maulidur Rasul, hari keputeraan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ajma'in. Bukan hanya kita menceritakan tentang kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga akan menyampaikan berkenaan dengan apakah pengorbanan jasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini di dalam agama kita ini khususnya. Maka hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sempena bulan cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sempena mengenangkan hari keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka perbanyakkanlah kita ini berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ajma'in. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini tidaklah begitu terkenal berbanding dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu ajma'in yang lain. Dalam 4 khulafa ar-rasyidin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ajma'in. Di kalangan 4 orang sahabat yang mulia ini, hanya seorang sahaja mereka yang meninggal dunia kerana keuzuran. Makna uzur di sini bagaimana? Meninggal dunianya kerana sakit, seperti mana sakitnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ajma'in. Sewaktu mana detik-detik dekat dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi menghembuskan nafas yang terakhir? Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengalami kesakitan, 2 kali ganda kesakitan sebagaimana manusia yang biasa. Ibnu Mas'ud, orang yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, menyentuh tubuh yang mulia lalu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, badan kamu ni terasa begitu hangat. Hangat ini tidak seperti mana demam yang biasa orang-orang kena." Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kerana setiap kesakitan yang ditanggung oleh aku ini akan dikalikan dengan 2 kali kesakitan kamu. Jika ibarat kita ni sekali kita kena demam ni tuan-tuan, maka kalikan dengan 2. Maka itulah sakit yang ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak terperinya sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sebahagiannya menyebut Nabi menutup kepalanya ini dengan kain, berpeluh-peluh pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlalu banyak. Sayyidatina Aisyah ni dia mengelak tubuh Nabi, dia kata tak pernah melihat manusia yang berpeluh banyak seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermulanya kisah kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ini uzur sebelum menghembuskan nafas yang terakhir.
Berbeza Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Apakah yang berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab? Beliau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah ketika menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Maka datanglah Abu Lu'lu'ah ini ke hadapan dan menikam Sayyidina Umar ini dengan satu belati yang ditempah khas yang diperbuat oleh Abu Lu'lu'ah sendiri. Satu belati, satu pisau yang bermata dua yang telah pun disadurkan dengan racun. Maka ditikamnya Sayyidina Umar dengan 3 kali. Ada menyebut 6 kali tikaman. Tetapi tikaman tersebut terhadap Sayyidina Umar ini tidak membunuh Sayyidina Umar ini serta-merta. Sayyidina Umar ini hanya pingsan. 2-3 hari daripada tikaman Abu Lu'lu'ah, darah yang mengalir terlalu laju. Maka Sayyidina Umar pun menghembuskan nafas yang terakhir. Apakah yang berlaku kepada menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu? Walaupun Sayyidina Utsman ini mendapat julukan gelaran Dzunurain, pemilik 2 cahaya, kerana dialah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernikah dengan 2 orang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bernikah dengan Ruqayyah dan juga dengan Ummu Kulsum. Maka ini menyebabkan gelaran kepada beliau adalah gelaran Dzunurain, pemilik 2 cahaya. Walaupun Sayyidina Utsman ibn Affan ini seorang sahabat yang lemah lembut, budi pekerti yang sangat mulia, yang sangat pemalu, tetapi apakah yang berlaku kepada Sayyidina Utsman? Fitnah yang tersebar pada zaman beliau ini cukup dahsyat. Sangat-sangat dahsyat. Sehingga Sayyidina Utsman ini tidak memerangi golongan-golongan pemfitnah tersebut. Dia sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mahu memerangi golongan yang memfitnah. Kerana walaupun orang itu memfitnah, Sayyidina Utsman masih lagi meletakkan dia adalah orang Islam. Maka telah berlaku satu musibah malapetaka yang begitu besar kepada Sayyidina Utsman. Di dalam rumah beliau, Sayyidina Utsman ini dimasuki oleh pemberontak. Maka ditikamnya Sayyidina Utsman dalam keadaan yang begitu zalim, dalam keadaan yang begitu kejam, dalam keadaan yang sungguh-sungguh menyedihkan yang apa berlaku kepada Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ajma'in. Sehinggalah kemuncak fitnah yang tersebar itu berlaku juga pada zaman Sayyidina Ali. Walaupun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ajma'in ini adalah orang yang sangat-sangatlah mulia, anak kepada Abi Talib dan ibunya bernama Fatimah binti Asad. Siapakah Fatimah binti Asad ini? Yang mana Fatimah binti Asad ini Nabi menganggap beliau ini sebagaimana ibu Nabi SAW sendiri, Fatimah binti Asad. Suatu mana Nabi SAW kecil, Nabi telah kehilangan ibu dan Nabi telah kehilangan ayah, Abdullah dan juga Aminah. Membesar Nabi SAW tanpa kasih sayang ibu, tanpa kasih sayang ayah.
berdikari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mana Nabi meningkat dewasa. Fatimah binti Asad ini isteri kepada Abi Talib, menjaga Nabi, menyayangi Nabi, mengasihani Nabi sebagaimana anak beliau ini sendiri. Kerana hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ali bin Abi Talib ini adalah sepupu yang begitu dekat. Maka ketika Fatimah binti Asad ini meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah menguruskan jenazah beliau. Sehingga Nabi membuka pakaiannya dan menyerahkan kepada orang yang menguruskan. Jadikanlah bajuku ini sebagai kafan bagi Fatimah binti Asad. Nabi masuk ke dalam liang lahat, kebumikan Fatimah binti Asad ini, sehingga menyebabkan Nabi ini sangat duka cita. Kerana dia mendapat kasih sayang ibu bukanlah daripada ibu kandungnya Aminah sepenuhnya. Dia mendapat kasih sayang seorang ibu daripada Fatimah binti Asad. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini kemuliaan yang ada pada beliau ini bernikah dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga nama Fatimah. Ibu nama Fatimah, isteri pun nama Fatimah. Itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Tetapi musibah malapetaka juga yang berlaku kepada Sayyidina Ali. Apabila pada tanggal 17 Ramadan, Sayyidina Ali ini diketak kepalanya ketika hendak menunaikan solat fardu subuh. Siapakah yang meletaknya kepala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ajma'in? Seorang Muslim yang sangat wara', yang sangat expert, sangat mahir dalam Al-Quran. Inilah golongan yang disebut sebagai golongan Khawarij, golongan penampak. Tidak mengiktiraf kepimpinan Sayyidina Ali kerana mengatakan Ali telah membawa Islam ini jauh daripada landasan. Akhirnya Abdul Rahman bin Muljam ini mengambil satu tindakan yang sangat-sangat zalim dengan dia meletak kepala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Lihat, tiga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini meninggal dunia mereka dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Walaupun mereka ini dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat, sangat hampir, tetapi meninggal dunia mereka ini dalam keadaan yang penuh dengan kekejaman. Berbeza dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ajma'in. Nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini ramai yang beranggapan namanya Abu Bakar. As-Siddiq adalah gelaran yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Abu Bakar adalah gelaran yang diberikan oleh orang Arab ketika itu kepada beliau. Nama sebenarnya bukanlah Abu Bakar. Nama sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ab. Itu nama sebenar beliau. Tetapi orang tidak mengenali nama Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amir. Jika disebut, tahukah kalian siapa Abdullah bin Utsman? Kita tak kenal. Dialah orang yang sentiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang mempercayai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa berdolak dada. Dialah manusia yang sentiasa di mana Nabi berada, di situ juga dia akan berada.
Ketika mana disampaikan Islam kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar ini tidak berfikir yang panjang. Terus dia mengambilnya Islam itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Abdullah bin Utsman bin Amir. Tetapi kerana apa diberikan gelaran Abu Bakar As-Siddiq kepadanya? Apa makna al-baq? Makna al-baq ini apa? Makna al-baq ini merupakan anak unta. Orang panggilnya al-baq dengan membawa gelaran anak unta. Abu Bakar, Abu Bak, ayah kepada unta-unta. Bukan kerana jalannya seperti mana unta, tidak. Bukan kerana adanya bonggolan di belakang pun tidak. Tetapi dia, Abu Bakar As-Siddiq ini, memiliki ternakan unta yang sangatlah banyak pada zaman dia. Tuan-tuan, jangan kita rasa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang-orang yang biasa. Sehingga mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kenapa dia sahabat-sahabat semua ni orang miskin? Jangan kata mana tu. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pada zaman mereka ni orang yang sangat-sangat hebat. Dia tak mendapat gelaran al-baq ini dengan sewenang-wenang. Punyalah banyak ternakan unta dia. Orang tak panggil dengan gelaran Abdullah bin Utsman. Orang panggilnya wahai bapa unta. Wahai bapa unta. Dan pada ketika itu dia tidak marah. Sebab memang itu profession dia. Memang itu pekerjaan dia. Pengembala unta, peternak unta, kerana dia ni adalah saudagar unta yang sangat-sangat berjaya. Maka orang panggil dia, sebut saja Abdullah bin Utsman. Siapa Abdullah bin Utsman? Tak kenal. Kenal Abu Bakar. Itu kan nama, itu nama dia. Ada satu kuliah kita bawa, sebut nama, kenal tak sama siapa Abu Bakar? Dia kata Abu bin Bakar. Ada juga. Ada yang lebih, Abu Bakar bin Siddiq. Ada juga. Macam-macam gelaran yang diberikan kepada. Sedangkan Abu Bakar juga gelaran, As-Siddiq juga adalah gelaran. Ya. Dan bukan hanya As-Siddiq yang diberikan kepada beliau. Beliau juga diberikan dengan gelaran Al-Atiq. Apa makna Al-Atiq ini? Seorang yang sangat-sangat mempersonakan. Dalam riwayat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini bagaimanakah rupa paras beliau? Beliau memiliki kulit yang sangat putih. Bertubuhnya kurus dan rahangnya nipis. Abu Bakar As-Siddiq. Badannya kurus, rahangnya nipis. Beliau, Sayyidina Abu Bakar, memiliki pinggang yang sangat-sangat ramping. Badannya kurus. Sehingga mana kain yang diikat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni nak menunjukkan badannya kurus, kain yang selalu diikat pada tubuhnya ini selalu terlucut. Bukan kerana dia tak makan. Kerana memang dia ni adalah seorang sahabat yang kurus. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini wajahnya juga tirus. Tirus ni tajam pada bahagian dagu. Matanya Abu Bakar dalam keadaan cekung, berkening lebar dan selalu mewarnai janggutnya seperti mana Nabi SAW. Warna janggutnya ini dengan katam. Katam ni apa? Inai yang ada pada tumbuh-tumbuhan. Berwarna keperang-perangan, ya,
janggut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wajahnya tirus, putih bersih, tetapi badannya kurus. Berbeza fizikal dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Very different. Sayyidina Umar Al-Khattab ni badannya kekar. Badannya besar, bukan gemuk, badannya besar. Dia Sayyidina Umar ketika mana dia berjalan ni orang akan memberikan laluan kepada dia. Kerana orang tidak akan lalu pada jalan Sayyidina Umar itu lalu. Kenapa ni tuan-tuan? Kerana sebelum mana zaman Sayyidina Umar ini Islam, dia mempunyai satu hobi yang sangat-sangat pelik. Apa Sayyidina Umar hobi dia? Dia suka bergaduh dengan orang. Suka bergaduh. Di mana-mana jalan tengok orang, selagi mana dia boleh ajak bergaduh, dia nak ajak bergaduh. Dan memang itu hobi dia. Dan memang sangat suka dia ni bergaduh. Umar Al-Khattab. Itulah ketika mana dalam membuat keputusan yang melibatkan dua sahabat yang mulia ini, Sayyidina Abu Bakar ni dia lebih tenang dalam membuat keputusan. Wahai Nabi Allah, apa kata kita berikan peluang kepada dia? Tapi Sayyidina Umar, ya Rasulullah, jika saya pancung terus. Sayyidina Umar, no excuse terus. Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya. Tapi banyak Sayyidina Umar ini dia belajar kepimpinan, kesabaran daripada dua sahabat beliau yang mulia, Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Punyalah suka dia bergaduh ni, sehingga mana pada zaman tersebut dialah yang paling kuat. Dia sayang-sayang dengan Khalid Al-Walid yang suka sangat bergaduh pada zaman beliau. Tapi Sayyidina Umar dia seorang sahabat dia, walaupun berperwatakan begitu, beliau juga mendapat gelaran Al-Faruq. Berbeza dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq selagi mana boleh berbincang, dia akan berbincang. Selagi mana boleh cari titik perdamaian, dia akan cari titik perdamaian. Dan setiap tindak tanduk Abu Bakar ini, dia tidak akan mendahului baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah di dalam peperangan Yamamah. Apa peperangan Yamamah ini? Peperangan yang mengorbankan puluhan sahabat Nabi SAW yang berstatus hafiz. Sahabat Nabi SAW yang hafaz Al-Quran. Semua hafaz Al-Quran ini ada terlibat dalam peperangan Yamamah. Maka sebahagian sahabat yang terlibat dalam peperangan Yamamah ini terkorban. Kerana peperangan Yamamah ini adalah peperangan menentang Nabi palsu yang dibawa oleh Musailamah Al-Kadzab. Dalam peperangan Yamamah ini, orang Islam mendapat tentangan yang begitu hebat. Hebat orang Islam. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq ini melafazkan doa sebagaimana doa yang dibacakan oleh Nabi SAW di dalam perang Badar. Ya Allah, andai terkorban semua di dalam peperangan Yamamah ini, ya Allah, maka agamamu tidak akan tertegak lagi di atas muka bumi ini. Doa Abu Bakar As-Siddiq. Bila habisnya peperangan Yamamah ini, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ini dia lihat, ya Allah, tak boleh jadi begini. Jika setiap peperangan demi peperangan yang akan diikuti oleh para hufaz ini, maka apa yang tinggal lagi Al-Quran? Maka Sayyidina Umar pun mencadangkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, aku ingin mencadangkan kepada kamu, adalah lebih elok sekiranya kita kumpulkan Al-Quran ini dengan menjadikan satu mushaf.
Pertama sekali Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia memberikan cadangan kepada Abu Bakar. Dia tak terus buat, tapi nak kena minta persetujuan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Setuju ataupun tak setuju. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ini dia tak setuju. Dia kata tak boleh ni wahai Umar. Tak boleh nak jadikan Al-Quran ini sebagai satu mushaf. Kerana apa? Kerana alasannya, jawapannya Abu Bakar, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak pernah membukukan Al-Quran jadikan sebagai satu mushaf. Jadi aku tidak mahu membuat apa yang Nabi tak buat. Dengan Sayyidina Abu Bakar. Ya. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab pun memberikan pesanan. Wahai Abu Bakar, aku memberikan cadangan kerana aku ni bimbang. Sangat bimbang. Jika setiap peperangan demi peperangan yang akan diikuti oleh orang-orang hufaz, maka apa yang kita nak tinggalkan pada mereka yang akan datang? Apa kita nak tinggalkan? Adakah kita nak membawa Al-Quran terkorban bersama-sama di dalam peperangan? Apa yang tinggal? Kerana pada zaman tersebut, setiap ayat-ayat Al-Quran ini dituliskan di atas pelepah taman. Ditulis di atas batu-batu yang bersih. Di atas tulang belulang yang bersih. Tidak ada pengumpulan mushaf pada zaman Nabi SAW. Kerana sebahagian sahabat ini mereka menghafal, mereka menulis, mereka mengambil terus daripada zaman Nabi SAW. Tetapi bila Nabi SAW wafat, tidak ada usaha di kalangan sahabat ini untuk membukukan Al-Quran lagi. Jadikan sebagai satu mushaf, kerana pada zaman itu bukan lagi kepentingan. Tetapi bila mana mereka melihat peperangan Yamamah ini memberikan kesan yang sangat besar kepada mereka, akhirnya Sayyidina Umar ini memberikan cadangan. Abu Bakar As-Siddiq pun berkata, berikanlah aku sedikit masa. Ya, berikan aku ini sedikit masa untuk aku ini memohon petunjuk kepada Allah. Dan Abu Bakar As-Siddiq dalam beberapa hari lalu dia membuat keputusan. Bersetuju dengan cadangan Sayyidina Umar Al-Khattab. Tetapi bukanlah beliau sendiri yang menulis mushaf Al-Quran tersebut. Akan tetapi beliau menyuruh seorang sahabat Nabi SAW yang sangat mulia. Siapa penulis mushaf Al-Quran yang pertama itu? Siapa? Namanya adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Dia diamanahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Zaid bin Thabit pun mula-mula dia kata, tak boleh ni wahai Abu Bakar. Tugas yang kamu berikan aku ni tulis Al-Quran. Berat tugas ni. Zaid bin Thabit ni siapa? Dia adalah penulis pada zaman Nabi SAW. Dia ada orang yang menjaga rahsia Nabi SAW. Ada orang yang mana mereka ini akan menjadi penulis Nabi SAW. Ada orang yang mana mereka akan menjadi pendengar Nabi SAW. Banyak ni asisten Nabi SAW. Zaid bin Thabit ini adalah seorang yang penghafaz Al-Quran. Dia mempunyai memori yang sangat-sangat kuat. Setiap peristiwa Zaid bin Thabit ini dia akan ingat. Maka dia mula-mula menolak apa yang disuruh oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi sebagaimana diri Abu Bakar As-Siddiq itu yang mula-mula sukar untuk menerima, akhirnya dia meyakinkan Zaid bin Thabit, wahai Zaid, tidak ada orang lain dah yang selayaknya boleh menulis Al-Quran ini melainkan engkau.
Zaid bin Sabit pun akhirnya menulis Al-Quran. Tetapi bukan beliau menulis seorang. Beliau kumpulkan semua mushaf-mushaf yang ada. Kumpulkan semua Al-Quran yang ada. Dengan menggunakan akal, menggunakan pemikiran, dengan menggunakan ingatan. Dia panggil sahabat-sahabat hufaz yang lain. Ayat ini turun di mana? Bila ayat ini di manakah susunannya? Maka Zaid bin Sabit mendengar, dia pun menulis Al-Quran. Jadilah Al-Quran itu satu mushaf yang begitu tebal, sangat-sangat tebal. Lalu Al-Quran itu diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, inilah mushaf. Satu baru. Ya, satu baru. Tak banyak yang ada, satu saja. Abu Bakar pun menyimpan. Sampailah Abu Bakar wafat, maka Al-Quran itu jatuhnya kepada tangan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Jika bukanlah kerana pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq, pengorbanan Sayyidina Umar, pengorbanan Zaid bin Sabit ataupun Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ajma'in, nescaya tidak akan kita melihat Al-Quran sampailah ke hari ini. Bayangkan jasa mereka itu sangat-sangatlah besar. Kita membaca Al-Quran ini pagi, petang, siang dan malam, maka kita kenallah mereka orang yang bertanggungjawab dalam menyampaikan Al-Quran itu sampainya kepada kita hari ini. Sebagaimana manusia yang biasa, Abu Bakar As-Siddiq ini juga adalah manusia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ajma'in ini mulai jatuh sakit pada 7 Jamadil akhir. Beliau mengalami sakit selama mana 15 hari. Sakit yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini adalah sakit demam yang sangat panas. Sebagaimana sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar itu sakit, ramailah sahabat-sahabat yang datang ziarah. Tetapi yang paling kerap datang ziarah rumah Sayyidina Abu Bakar, yang banyak menjaga Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in. Ketika mana merasakan dirinya ini semakin dekat dengan ajal, maka dia memanggil anaknya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, Abah nak bagi pesanan, Abah nak bagi peringatan, dan Abah nak minta pertolongan kamu ini. Apa dia, wahai ayahku? Dia kata, Abu Bakar As-Siddiq ini berpesan kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, bolehkah kamu tolong Abah ini? Tolong apa ni wahai Abah? Tolong carikan harta-harta Abah yang tinggal. Harta yang masih lagi Abah miliki atas dunia ini. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ini pun menjalankan perintah ayah. Dia cari semua harta-harta milik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di Mekah maupun di Madinah. Apa yang tinggal? Ingatnya Abu Bakar As-Siddiq ini kita telah sebut beliau adalah seorang pedagang yang sangat berjaya. Penternak yang sangat berjaya. Pemimpin yang sangat hebat. Kunci, segala kunci ada pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Maka sudah tentulah Abu Bakar ini seorang yang sangat kaya raya. Bila Aisyah radhiyallahu anha ini dia cari harta yang milik Abu Bakar yang tinggal, akhirnya Sayyidatina Aisyah pun memberitahu kepada Abu Bakar, wahai Abah, wahai ayahku, wahai abiku, setelah mana saya cari harta milik Abah, maka yang tinggal harta milik Abah ini apa?
yang tinggal harta milik Sayyidina Abu Bakar ini adalah seekor unta saja. Seekor unta, dan unta ini pun tujuan hanya untuk menyiram kebun. Tak boleh nak buat apa. Dan yang tinggal harta milik kamu ini apa? Seorang hamba saja. Dua saja yang tinggal. Harta tidak ada. Tak ada harta. Tidak ada dirham, tidak ada dinar. Tidak ada duit yang ditinggalkan di bawah bantal, tidak ada. Di dalam almari tidak ada. Yang tinggal hanya Abu Bakar As-Siddiq ini adalah pakaian beliau. Yang tinggal kepada Abu Bakar ini adalah seekor unta saja. Unta saja. Seekor daripada banyak gelaran yang diberikan kepada dia. Unta itu pun hanya untuk menyiram kebun. Dan hanya tinggal seorang hamba saja. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Serahkan untaku ini dan hambaku ini kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Tahulah apa Umar ini hendak melakukan. Aisyah radhiyallahu anha pun memberikan unta, memberikan hambanya kepada Sayyidina Umar. Sampailah Sayyidina Umar ini berkata, semoga Allah merahmati Abu Bakar. Sesungguhnya beliau telah membuat kesusahan untuk mengikutnya. Susah nak ikut Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan, kita ni lah, saya ni lah. Bila ada meninggal dunia ada harta. Kita, rumah kita, kereta kita, aset-aset kita, harta simpanan kita. Susah nak pisahkan diri kita ni daripada harta. Itu kita nak dengar. Tapi Abu Bakar ni jiwa raganya hanya untuk jalan Allah. Tidak ada apa-apa yang nak dibawa. Tak ada. Melainkan yang tinggal hanyalah seekor unta dan seorang hamba sahaja. Itu pun sewaktu mana hidup diserahkan kepada Sayyidina Umar. Berkata Sayyidina Abu Bakar lagi kepada Aisyah, wahai Aisyah, pada hari apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini meninggal dunia? Maka jawab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wahai ayahku, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatnya pada hari Isnin. Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Nabi wafat juga pada hari Isnin. Ditabalkan menjadi Nabi dan Rasul itu pada hari Isnin. Meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya itu juga adalah pada hari Isnin. Maka berdoalah Sayyidina Abu Bakar, ya Allah, matikanlah aku ya Allah pada hari Isnin. Doa Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana engkau wafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap gerak-geri tunjuk yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar ini akan mengikutnya. Nabi wafatnya pada hari Isnin, Abu Bakar pun memohon kepada Allah, ya Allah, alangkah baiknya sekiranya aku dimatikan pada hari Isnin. Diminta kepada Allah. Minta kepada Allah dimatikan pada hari Isnin. Ya. Dia memang betul kemuliaan bagi Muslim, Muslimat, mukminin dan mukminat, mereka yang meninggal dunia pada hari Khamis malam Jumaat ataupun Jumaat itu. Tetapi hari Isnin ada bentuk kemuliaannya, yakni hari kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mana doa Abu Bakar agar beliau ini dimatikan dan diwafatkan pada hari Isnin. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, berapa helaikah kain kafan yang digunakan untuk mengkafani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidatina Aisyah, ya Abi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafankan dengan 3 helai kain.
Uffanun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwab bidin yamaniyah laisa fiha qamis wala ibadah. Nabi kita yang mulia dikafankan dengan 3 helai kain yang berwarna putih. Bidin yamaniyah, kain yang berwarna putih, kain tersebut ditempur daripada jenis Yamani. Kain tersebut laisa fiha qamis wala imamah, tiada serban, tiada baju. Kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 kain yang berwarna putih. Maka Abu Bakar As-Siddiq bila mana dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafankan dengan 3 helai kain, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Dia lihat pakaian yang dipakai, dia buka baju itu lalu diserahkan kepada Aisyah. Wahai Aisyah, cucilah pakaianku ini. Jadikan pakaianku ini sebagai sehelai kain kafan. Maka cuma tambahnya dengan 2 sahaja. Sehelai pakaian Abu Bakar As-Siddiq itu ibarat sebagai 1 kain kafan. Tambah lagi dengan 2. Sahabat radhiyallahu anhu yang mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ajma'in ini, mereka menawarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq ini dengan kain kafan yang baru. Tetapi Abu Bakar ini menolak. Dia kata tak perlu. Kerana orang yang hidup lebih memerlukan kain daripada orang yang dekat dengan kematian. Dia tak perlu. Maka Abu Bakar As-Siddiq sempat memberikan pesanan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, aku memberikan pesanan kepadamu. Apabila aku meninggal dunia kelak, maqamkanlah aku ini di sebelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jenazahku ini biarlah istriku yang memandikan jenazah. Dia berpesan, yang mandikan jenazah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ajma'in ini adalah isteri beliau, Asma binti Umaysh. Maka Abu Bakar As-Siddiq juga berwasiat memberikan pesanan supaya jenazahnya ini dimakamkan di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, beliau membaca surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Surah Yusuf yang membawa maksud sempurnakanlah ajalku ketika mati dalam keadaan Islam dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang soleh. Maka wafatlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ajma'in pada usianya 63 tahun. Seperti mana kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Lihat ya. Jenazah Sayyidina Abu Bakar ini diuruskan oleh istrinya Asma binti Umaysh. Asma binti Umaysh inilah yang memandikan tubuh yang mulia ini. Disolatkan jenazah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini oleh kaum muslimin dan diimamkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Setelah selesai solatkan ke atas jenazah Abu Bakar, maka diturunkanlah jenazah Sayyidina Abu Bakar ini bersebelahan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikebumikan jenazah Sayyidina Abu Bakar, bahagian kepala Sayyidina Abu Bakar ini setentang dengan bahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Direndahkan sedikit.
Maka siapakah mereka orang yang bertanggungjawab, yang memasukkan ke dalam liang lahat, yang masuk ke dalam kubur Sayyidina Abu Bakar ini adalah Umar Al-Khattab, Uthman ibn Affan, Talhah bin Ubaidillah dan Abdurrahman bin Abu Bakar. Maka inilah insan yang begitu mulia yang sudah disemadikan di sebelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah, kita sudah pun berada pada hujung kuliah kita pada pagi yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ajma'in. Dan kita memohon kepada Allah agar kita ini adanya iman sebagaimana imannya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ajma'in. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah, lebih dahulu saya memohon kemaafan sekiranya ada terkasar bahasa, mengguruskan perasaan, kata-kata yang kurang menyenangkan dan sebagainya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita akan bertemu pada kuliah kita yang akan datang insyaAllah. Maka hadirin, kita berada pada bulan yang penuh dengan keberkatan, yang penuh lagi kemuliaan. Saya yakin di Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi ini menyajikan pelbagai program sempena mana Maulidur Rasul ini. Maka marilah sama-sama kita mengambil bahagian pada semua acara sekiranya kita mampu. Ya, jika tak boleh nak mengambil semua, datanglah pada sebahagian acara yang dianjurkan oleh pihak masjid. Kita hadir, usahakan untuk kita membawa isteri kita dan anak-anak kita ini sama. Penting, sangat-sangat penting untuk kita membawa anak-anak kita supaya generasi pada zaman sekarang, pada zaman kini mengenali siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan, terdakkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada diri mereka. Cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah hanya pada hari ini ataupun di dalam bulan ini semata-mata, tetapi tanamkanlah mahabbah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap waktu. Berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumul akhir. Mudah-mudahan insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Afu, Ya Karim, Tuhibbul Afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kepadamu kami menadah tangan, Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Dosa kedua ibu dan ayah kami, Ya Allah. Dosanya suami, isteri maupun anak-anak kami, Ya Allah. Ya Allah, sempena bulan yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan kemuliaan ini, Ya Allah. Kurniakanlah syafaat kepada kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kami ini syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul akhirah, Ya Allah. Pertemukanlah kami, Ya Allah, dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhirah, Ya Allah. Ya Allah, bagilah kami umat yang dapat meminum di telaga Kausar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami, Ya Allah, ke dalam syurga-Mu bersama dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Kepadamu, Ya Allah, kami berserah segala urusan duniawi kami, urusan kubur dan urusan hari akhirat kami, Ya Allah. Terimalah amal kebaikan yang kami lakukan, Ya Allah. Terimalah segala amal-amal kami, Ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami, Ya Allah, daripada segala musibah, segala malapetaka, Ya Allah. Segala bala bencana yang menimpa, Ya Allah.
Tanamkanlah, terapkanlah kasih sayang kami, anak-anak kami kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ajma'in ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته